Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberi kesempatan untuk bersama-sama hadiri majlis pada malam ini, iaitu majlis Malam Cinta Rasul yang dibawakan khas oleh Manar Holding. InsyaAllah. Alhamdulillah, malam ni kita mempunyai dua orang tetamu lah yang sangat istimewa yang dibawakan jauh khas untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam Zoom dan juga di dalam Facebook, insyaAllah. Seorang kita jemputan daripada Kuala Lumpur dan seorang lagi kita jemputan dari Kedah. Nak tahu siapa mereka berdua? Nantikan. Dan tak lupa juga kepada para pewakaf di dalam Zoom kita yang hadir pada malam ini. InsyaAllah kita akan dapat realisasikan sekiranya kita tak dapat realisasikan program kita malam ni tanpa sokongan daripada mereka yang sudah hadir, insyaAllah. Tetamu pertama kita insyaAllah ialah Dr. Taha. Dr. Taha dia akan membuat tazkirah lah untuk malam Cinta Rasul ini, insyaAllah. Dan lagi satu tetamu kita iaitu Ustaz Muhammad Syafiq. Ustaz Muhammad Syafiq dia akan mengetuai kita punya bacaan selawat kita pada malam ini, insyaAllah. Untuk memulakan tazkirah ni, untuk pengetahuan sebelum tu lah, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita ada sedikit kejutan insyaAllah untuk anda. Jadi untuk memulakan tazkirah ni, kita tahu apa, terus bersama kami dalam malam Cinta Rasul, dan kami akan tuan-tuan dan puan-puan dan berikan sedikit kejutan sepenuh tumpuan kepada perkongsian yang memulakan tazkirah ni. Kita tahu apa, terus bersama kami dalam malam Cinta Rasul, dan kami akan tuan-tuan dan berikan sedikit kejutan sepenuh tumpuan kepada perkongsian yang memulakan tazkirah ni. Kita tahu apa, terus bersama kami dalam malam Rasul dan kami akan berikan sedikit sepenuh tumpuan kepada kisah yang Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara kami yang saya muliakan juga Fadil. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara kami yang saya muliakan juga Fadil juga. Alhamdulillah, terima kasih rakan-rakan yang sedang menonton di Facebook, rakan-rakan yang sedang menonton di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama mendengarkan tazkirah, perkongsian sedikit sebanyak daripada saya. Kalau kita nak bahasakan diri saya, biasa saya bahasakan diri saya dengan Dr. T. Biasanya kalau dengar Radio Zayan ataupun menonton Astro Oasis saluran 106, saya berada dalam rancangan tazkirah malam Jumaat, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada para pewakaf kita yang mana sudi untuk menyalurkan kekuatan harta mereka untuk perjuangan kita yang sementara di dunia ini untuk mencapai kejayaan selama-lamanya di akhirat. Ayuh kita mulakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kalamihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, hari ini pada malam ini saya sangat bergembira kerana Alhamdulillah dijemput untuk berkongsi sedikit sebanyak. Kira kita ni taklah banyak ilmu, tetapi Alhamdulillah insya-Allah apa yang kita ada kita sudi kongsi-kongsikan. Alhamdulillah sempena Maulidur Rasul. Perkara pertama, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Maulidur Rasul ni apakah terjemahannya? Maulidun daripada perkataan walada yalidu. Biasanya kita baca dalam Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Nampak perkataan tu? Lam yalid. Allah Ta'ala tidak melahirkan, walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Jadi maulidun artinya hari lahir. Macam sajada yasjudu, sujud. Masjidun tempat sujud ataupun waktu sujud. Jadi walada yalidu lahir, maulidun tempat lahir ataupun waktu lahir. Jadi kita terjemahkan maulidun tu sebagai waktu lahir, iaitu ar-rasul merujuk kepada alif lam. Alif lam ni khususlah ar-rasul tu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammadul Mustafa Ahmadul Mujtaba. Jadi pada malam ini kita nak mengingati, nak menghargai, nak menzahirkan kegembiraan hari lahir. Hari lahir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, banyak pandangan tentang tarikh, tetapi yang paling rajih, yang paling diterima guna oleh para alim ulama di seantero dunia, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal. So itulah pada malam inilah 12 Rabiul Awal, sebab esok adalah pagi 12 Rabiul Awal. So maknanya cuti lah. Cuti. Betul ke tarikhnya? 12 Rabiul Awal. Esok adalah cuti umum. Kalau tak silap saya, esok adalah cuti umum. Dan kebetulan esok juga adalah 19 Oktober. Birthday saya. Saya lahir 19 Oktober. So Alhamdulillah pada tahun ini saya sangat bergembira lah kerana tarikh lahir saya walaupun mengikut kalender Gregorian sama dengan tarikh Islam Hijri, hari kelahiran baginda SAW. So, saya dapat kongsi lah. Alhamdulillah. Jarang-jarang kita nak dapat birthday kita tu jatuh sama dengan birthday of Rasulullah SAW. Tetapi kalau ikut kalender Hijri, saya lahir 15 Safar. Ini poin pertama. Saya nak memperingatkan kepada para penonton. Jom kita sama selidik, cek balik. Saya ni lahir kalau ikut tarikh Islam. Kalau ikut tarikh Islam hari apa? Kita boleh Google SEZ. Tulis tarikh lahir kita. 19 Oktober 1986 is what Hijri. Bahasa orang putih lah, is what Hijri. Terus dia keluar tarikhnya. So saya Alhamdulillah lahir pada hari Ahad 15 Safar. Kan? Baik, itu cerita saya. Sekarang kita nak fokus kepada kisah Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Isnin. Alhamdulillah, pada hari Isnin. Tuan-tuan yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa? Kalaulah saya nak tanya kepada para penonton, kalau antara kita diberi pilihan, anak kita untuk lahir pada hari Jumaat ataupun pada hari Isnin, tuan-tuan, puan-puan rasa nak pilih anak kita lahir hari Isnin atau hari Jumaat? Kebanyakannya, jangan jawab. Saya jadi tak boleh nak jawab balik kan. Jadi biasanya, boleh komen di ruangan komen di Facebook. Kalaulah anak kita diberi pilihan nak lahir pada hari Isnin atau hari Jumaat, secara majoritinya kita akan pilih hari Jumaat. Kita tanya soal selidik, kebanyakannya orang kata ni Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, mestilah kita nak anak kita lahir hari Jumaat. Dan Alhamdulillah ada juga beberapa anak-anak kita yang lahir hari Jumaat dan kita berbangga. Tetapi persoalannya di sini, Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala kalau nak pilih, boleh lahirkan baginda SAW pada hari Jumaat. Tetapi tidak. Allah Ta'ala nak memberi kemuliaan kepada hari Isnin. Memberikan kemuliaan kepada hari Isnin. Sebab hari Jumaat memang dah mulia. Hari Jumaat memang dah mulia. Hari Sabtu pun orang dah ingat. Hari Sabtu ni hari yang besar bagi orang Yahudi. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu surah bahawa wahai orang Yahudi, jangan kamu pergi menangkap ikan
Yaumus Sabt. Jangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Sebab hari Sabtu ni hari kamu nak beribadah. Kebetulan ikan tu banyak naik hari Sabtu. Jadi orang Yahudi ni tak dengar cakap. Dia pergi mancing ikan hari Sabtu juga. Last sekali semua kunu qiradatan khasiin. Siapa yang tangkap ikan pada hari Sabtu, orang Yahudi semua jadi beruk. Hari Sabtu pun ada kebesaran dia di sisi Yahudi. Manakala hari Ahad pula kita tahu ruhbaniyin, iaitu orang-orang Kristian. Christianity, mereka pergi ke church. When do you go to the church? Bila kita pergi gereja, bukan kita lah, orang Kristian, dia pergi gereja hari Ahad. Jadi Jumaat pun dah besar, hari Sabtu pun dah besar, hari Ahad pun dah besar. Allah nak pilih hari Isnin ni sebagai hari yang besar. Allah lahirkan Nabi Muhammadul Mustafa, Ahmadul Mujtaba, sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin. Itu poin yang kedua kita mau ingat. Makna bukan biasa-biasa hari Isnin. Kemudian poin yang ketiga, di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Dengan sepakat semua ulama di seluruh dunia, Nabi Muhammad dilahirkan di Makkatul Muazzamah, Makkatul Mukarramah, bandar Makkah yang sangat mulia, yang di dalamnya datuk Nabi SAW, iaitu datuk kepada datuk, iaitu Nabi Ibrahim AS, membina Kaabah dengan penuh pengorbanan bersama dengan anaknya Nabi Ismail AS, dan diarahkan kepada Nabi Ibrahim untuk panggil orang datang ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Jadi di situlah tempat yang mulia, di situ ada telaga Zamzam, di situ ada Kaabah Asy-Syarif, di situ ada Hajarul Aswad, di sana juga ada Maqam Ibrahim, batu di mana berdirinya Nabi Ibrahim di atasnya. Di situlah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pergi umrah, jangan lupa tanya kepada mutawif. Assalamualaikum Ustaz, ni kami nak tanyalah, kita ada di Makkatul Mukarramah. Di manakah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW? Di rumah Abu Talib. Di rumah Abu Talib, yang mana hari ini dia merupakan perpustakaan. Perpustakaan di Masjidil Haram tu ada satu perpustakaan lama. Tuan-tuan boleh tanya mana-mana mutawif yang tera-mera ni, dia boleh bagi tahu inilah tempat rumah di mana kelahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi biasalah kerajaan Saudi dia akan tutup benda ini supaya tidak berlakunya orang kata melebih-lebihkan. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok, di situlah ya. Jadi lahirnya di Makkatul Mukarramah. Dan Makkatul Mukarramah ni hebat. Kalau kita sembahyang di Masjidil Haram, kita dapat pahala solat 100,000 kali ganda. Kalau solat di Masjid Nabawi, dia kurang sikit. Solat di Baitul Maqdis, dia lagi kurang. Dalam half lagi kan, 100,000 di Masjidil Haram. Jadi tempat yang sangat mulia. Kemudian poin yang keempat yang saya nak kongsikan. Saya nak tanya kepada saudara moderator dan juga Ustaz Syafiq kan. Biasanya kita menyambut hari birthday lah. Kita nyanyi happy birthday to you ataupun Allah selamatkan kamu. Kita nyanyi ni setahun sekali saja. Dan kita meraihkan hari kelahiran kita. Kita sebut hari lahir, tapi kita sebenarnya menyambut tarikh lahir. Kita tak menyambut hari lahir. Yang sebenarnya yang menyambut hari lahir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyambut hari kelahiran baginda dengan berpuasa pada setiap hari Isnin. Jadi lepas ni siapa-siapa puasa kan, nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, puasalah pada hari kelahir ataupun puasa pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Maknanya Nabi meraihkan hari kelahiran baginda bukan setahun sekali. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita celebrate birthday setahun sekali. Nabi Muhammad every week. Datang hari Isnin, puasa. Datang hari Isnin, puasa. Itu bagaimana Nabi nak ajar kita. Itulah cara kita nak menyambut hari kelahiran kita. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi ini antara poin-poin yang kita tahu. Dan poin yang kelima yang saya nak kongsikan kepada rakan-rakan yang sedang menonton, bahawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kalau kita belajar saraf dalam bahasa Arab, ha mim dal, alhamdu, maksudnya adalah memuji. Kemudian kita masukkan dalam bab at-taf'il, hamada yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun fadzaka muhammadun. Mana lafaz Muhammad itu, nama Muhammad itu ada terjemahannya. Kalau saya tanya hari ini, Syekh, apa maksud Musa? Apa maksud Ibrahim? Apa maksud Ismail? Mungkin kita hanya mampu menjawab.
Ismail lah nama. Apa maksud Zakaria? Kita kata Zakaria lah nama. Apa maksud Lut? Lut lah. Contoh kan, maknanya kita tahu mungkin ada terjemahannya dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Yiddish, bahasa Yahudi mungkin ada maknanya. Kerana kebanyakan para anbiya adalah daripada berbangsa Yahudi. Nabi Musa, Nabi Harun dan Nabi Zakaria semuanya adalah daripada berbangsa Yahudi. Tetapi nama-nama mereka ni kita tak tahu terjemahannya. Tapi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjemahan nama dia adalah yang terpuji. Sebab itu ni satu tips untuk para ibu dan ayah di luar sana, kalau nak menamakan anak tu, biar nama tu kita tahu makna dia. Letak nama tu biar kita tahu maknanya Muhammad, ataupun kita panggil nama anak kita Malik, raja, Al-Amir, kaya, Al-Amin, pemegang amanah, As-Siddiq, yang berkata benar. Kalau nak letakkan dengan sifat Allah, kena letak Abdun, Abdul Samad, Abdul Jabbar, Abdul Sattar. Dia tak boleh kata Satar sahaja, tak boleh. Itu kerana sifat Allah. Bila nama kita nak letak ada sifat Allah, kena letak lafaz Abdun, hamba kepada As-Sattar, hamba kepada Allah, Abdullah. Jadi itu nama spesialnya Muhammad. Poin yang keenam yang saya nak kongsikan kepada rakan-rakan yang sedang menonton, Muhammad ni, tuan-tuan ambil nama Nabi Muhammad SAW punya special, Allahu Akbar, letaklah dalam mana-mana agama samawi. Agama samawi ada berapa tuan-tuan? Ada 3. Iaitu agama Yahudi, agama Isai, ataupun iaitu Kristian, kita panggil agama Kristian lah, apa bahasa lain dia? Agama Nasrani, terima kasih. Nasrani. Yahudi, Nasrani dan Islam. Ambil nama Nabi Muhammad, letak dalam mana-mana agama samawi, sebutannya Muhammad juga. Buka kitab Talmud, buka kitab Injil, buka kitab Zabur, buka kitab, namanya Muhammad. Kalau dalam Injil namanya Ahmad. Muhammad, Ahmad sama. Daripada Ha, Mim, Dal, yang dipuji. Ahmadun, yang sangat terpuji. Macam Akbarun, maha besar. Ahmadun, yang sangat terpuji. Tetapi kalau tuan-tuan ambil satu nama Nabi lain selain Nabi Muhammad, ambil nama Nabi Adam. Dalam bahasa kita Adam, masuk dalam Kristian Adam. Jadi lain. Kan? Ambil Idris. Dalam bahasa Arab Idris. Masuk dalam bahasa Kristian Enoch. Enoch. E-N-O-C-H. Saya dulu duduk di Scotland. Di Scotland ada satu stesen MRT dia. Saint Enoch. Enoch tu saya kata, apa Enoch ni? Oh, rupanya nama Nabi Idris. Ambil Nabi Musa. Masuk dalam agama Kristian jadi Moses. Oh, Isa lari jauh. Jesus tu kan. Kalau Nabi Ibrahim masuk Kristian, Abraham. Masya Allah. Tetapi nama Nabi Muhammad special, kita bangga. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab mana-mana pun namanya Muhammadun. Muhammadun. Tak boleh diubah. Ini speciality, pengkhususan al-makhsus al-akhassul khawas yang diberikan kepada Nabi akhir zaman, iaitu namanya tak boleh ditukar dalam mana-mana bahasa, dalam mana-mana agama samawi. Jadi kita sama-sama berbangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam yang saya nak kongsikan kepada rakan-rakan semua, bahawa kalau kita lihat sejarah daripada segi turun-temurun, Nabi Ibrahim alaihissalam kahwin dengan 2 orang wanita. Seorang bernama Sarah alaihassalam, seorang bernama Hajar alaihassalam. Daripada Hajar lahirnya Ismail alaihissalam, daripada Sarah lahirnya Ishaq alaihissalam. Daripada Ismail bermulanya susur galur orang Arab, dan daripada Ishaq bermulanya susur galur orang Yahudi. Daripada Nabi Ishaq alaihissalam, boleh kira Ishaq, Yaqub. Ishaq orang Yahudi juga, Yaqub pun sama, Yusuf pun daripada Banu Yahudi, Banu Israel, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifl, sampailah kepada Nabi Isa, hatta Siti Maryam alaihissalam pun berbangsa Yahudi, termasuklah Nabi Isa alaihissalam. Namun daripada keturunan Arab, daripada Ismail, antara Ismail dengan Nabi Muhammad tak ada Nabi. Sebab tu orang Yahudi ni, dia baca dalam kitab dia, dia kata Nabi akhir zaman akan muncul di Yathrib. Di Yathrib, dia tunggu. Sebab tu ada tiga kaum Yahudi yang besar. Banu Qainuqa, Banu Khazraj, Banu Nazir. 3 keluarga Yahudi yang besar, mereka sanggup meninggalkan Kanaan, iaitu Jerusalem, iaitu Baitul Maqdis. Mereka tinggalkan, mereka duduk di Yathrib. Orang tanya, pasal apa Banu Qainuqa, Banu Nazir, Banu Quraidah tunggu kat sini? Mereka kata, kami tunggu Nabi akhir zaman.
Orang dah kata Nabi akhir zaman ni orang Arab. Dia kata tak. Kami mustahil orang Arab. Mustahil orang Arab. Pasal daripada Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Musa, Isa, semua Yahudi. Muhammad ni boleh jadi Yahudi juga. Tapi ternyata Allahu Akbar. Nabi Muhammad lahir daripada keluarga Quraisy, daripada Banu Abdul Muttalib, Banu Hashim. Lahirnya daripada Muhammad, anak kepada Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi. Terus koyak. Kan hari itu kita buat lagu. Kan Israel koyak. Memang orang Yahudi koyak. Bila koyak tu dia marah. Pasal apa ni? Pasal apa? Mereka tak boleh terima. Kan kalau kita tanya kepada orang Yahudi memang dia sembah Allah. Dia sembah Allah. Sehingga ada orang Yahudi ni dia ada 12 keluarga. Ya, 12 keluarga daripada kita lihat daripada Nabi Yaqub alaihissalam dia ada 12 anak, 12 keluarga Yahud. Setiap keluarga Yahud cara ibadah dia berbeza. Yang hangguk-hangguk ni Yahudi lain. Ada Yahudi yang sembahyang sujud, kan? Ada Yahudi yang tak boleh potong rambut tu, yang rambut dia menggondrong-gondrong tu memang agama dia tak boleh. Ada Yahudi yang tak boleh minum arak dan sebagainya. Macam-macam jenis Yahudi. So, orang Yahudi ni tak nak tinggalkan. Dia tak nak tinggalkan Yathrib. Padahal dia ingat Nabi Yahudi. Tengok-tengok orang Arab. Jadi bila mereka tunggu di sana, mereka jadi duri dalam daging. Mereka nak mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersama para sahabat, bersama para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu untuk mengalahkan orang Yahud dan menghancurkan munafik dan juga duri dalam daging ketika berada di Yathrib. Itu cerita sirah lah. Jadi berbalik kepada kisah tadi itu, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang terakhir. Ini poin saya yang ketujuh. Nabi yang terakhir. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak bila kita berdiri di padang mahsyar, dalam satu hadis, tafsiran hadis mengatakan akan ada 80 saf manusia. Berapa saf? 80 saf manusia. Hanya 2 saf yang bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan ada nabi yang datang yang tidak ada umat. Ada nabi yang datang pengikut dia 12 orang macam Nabi Isa alaihissalam. Pengikut dia al-hawariyin, 12 orang saja. Ada nabi hanya pengikut dia, isteri dia pun tak ikut dia macam Nabi Nuh. Isteri dia pun tak ikut dia, anak dia pun tak ikut dia, kan? Tapi lagi 78 saf, itulah saf umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummah kita itu yang ketujuh, ummah yang mana bilangannya sangat besar. Dan kemudian poin saya yang ke-8, ummah kita ni ummah yang akhir zaman, datang yang paling last sekali. Ini paling last sekali, saiz pun kecil, umur pun panjang. Ini ada satu kisah ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Nuh, apa yang Allah Taala sebut dalam surah Nuh, bahawa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara, ila akhir surah. Jadi Nabi Nuh ni dia dakwah siang dan malam. Dan dikatakan di sana dia berdakwah hampir 950 tahun. Makna kata umur Nabi Nuh ni panjang sampai 1000 tahun. Jadi pada suatu ketika ada seorang makcik ni, dia duduk nangis. Ini kisah zaman Nabi Nuh AS. Dia nangis. Bila Nabi Nuh AS tanya, ni pasal apa menangis? Dia kata, aku menangis pasal anak aku meninggal. Anak aku meninggal dunia. Maka Nabi Nuh AS tanya kat dia, berapa umur anak kamu masa dia meninggal? Dia kata, umur anak aku masa tu umurnya 300 tahun. Tu dia, umur 300 tahun meninggal, sedih. Padahal kalau ikut umur kita, dah tua bangka kan? Nenek-nenek sibuk. Nenek-nenek. Alright, boleh kan? Nenek-nenek si bongkok 3 lah kalau meninggal umur 300 tahun ni. Jadi Nabi Nuh AS bagi tahu dekat makcik ni, kamu sedih apa 300 tahun? Dah kira hidup lama lah tu. Akan datang satu ummah yang mana dia meninggal tu umur antara 60 hingga 70 tahun. Makcik tu terkejut. Ui, meninggal antara umur 60 ke 70 tahun. Dia kata, ya. Lepas tu makcik tu tanya, dalam masa 60-70 tahun, dia akan membesar. Ya. Dia akan berkahwin. Ya. Dia akan berkeluarga. Ya. Dia sempat buat ibadah. Ya. Dia sempat buat pahala. Ya.
Allahu Akbar. Inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya pendek-pendek, badannya lemah-lemah, bukan macam kaum Ad. Otaknya pun pendek kan. Otaknya tak pandai, tak bijak. Kita ni kalau nak challenge dengan kaum Sabak, pertanian mereka, kaum Ad, dia punya kekuatan, kaum Samud, dia punya architecture. Tuan-tuan, kita tak boleh brain. Macam kita tengok piramid ni, teknologi dia macam mana batu bata disusun jadi cantik. Segitiga tepat. Dan mengikut susunan bintang. Tuan-tuan, mereka tengok dari segi astronomi. Kedudukan piramid ni sejajar dengan bintang. Bukan saya melawak. Saya tengok dokumentari. Saya tak belajar sains, tapi saya tengoklah dokumentari. Sejajar dengan bintang. Macam mana teknologi itu ketika itu? Sampai ni, orang kita tak boleh nak fikir. Manusia akhir zaman tak boleh fikir. Pasal memang Allah Ta'ala bagi kekurangan. Tetapi Allah Ta'ala bagi kelebihan. Ini poin ke-8 saya. Poin ke-8 saya nak share bahawa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semayang berjemaah dapat 27 kali ganda. Betul ke betul? Ya betul. Ya betul. Dan kelebihan ini tidak pernah diberikan kepada ummah yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Buat satu kebaikan dapat 10 pahala. Weh, dah macam sale. Kan Shopee meletup ke babung sale 10-10. Sempat ke tak sempat? Kalau tak sempat tak apa, 11 ada lagi, 12 ada lagi. Saya satu-satu ulang balik kan. Ulang sampai bila? Sampai Abang Jamil mampus. Janji duit kita kena keluar. Alright? Jadi pahala yang dapat buat satu dapat 10 ni ummah Nabi Muhammad SAW. Ummah terdahulu buat satu kebaikan dapat satu, dicatat satu kebaikan. Tapi kita semayang satu kali berjemaah dapat 27 kali. Siapa bagi? Allah bagi. Untuk siapa? Hanya untuk ummah Nabi Muhammad SAW. Buat satu kebaikan dapat 10. Niat satu kebaikan dapat satu. Tak ada tuan-tuan, tak ada tempat lain, hanya untuk ummah Nabi Muhammad SAW. Dan poin yang ke-9, ini poin yang paling besar tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam tafsir surah Al-Kahfi mengatakan, surah Yasin, ketika Habibun Najjar yang mengatakan, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kan ketika ada seorang anbiya datang ditolong oleh seorang lagi dan datang seorang lagi as-salif, ketiga tolong dia. Kenapa? Nabi ni banyak. Kadang-kadang dalam satu kampung ada 3 nabi. Macam cerita Habibun Najjar ni, dia daripada Turki, dekat Antakya. Antakya bahasa Turki sebut Antioch. Ya, gitu. Jadi Antakya ni kat Turki, tuan-tuan boleh pergi. Ini cerita surah Yasin di mana dalam satu masa ada 3 nabi. Kenapa persoalannya? Dalam satu masa ada banyak nabi. Dan kalau mengikut dalam sejarah Bani Israel pernah membunuh 40,000 para nabi dalam satu hari. Jahat. Yahudi ni jahat. Dia bunuh Nabi ni macam tak ada apa. Kenapa dalam satu masa boleh ada 40,000 Nabi? Kenapa dalam satu kampung boleh ada 3 Nabi? Kerana syarat nak berdakwah. Saya ulang, ni minta kepada rakan-rakan yang menonton di Facebook, catat benda ni. Ketika zaman itu, syarat nak berdakwah mesti ada pangkat Nabi. Kalau bukan Nabi, tak boleh berdakwah. Tak boleh ajak kepada kebaikan, tak boleh mencegah daripada kemungkaran. Mesti ada title Nabi, barulah dia boleh berdakwah. Tetapi untuk ummah Nabi Muhammad SAW ni, Allah Ta'ala tak letak syarat tu. Hang nak dakwah, hang kena jadi ustaz dulu. No. Hang nak dakwah, hang kena jadi doktor, profesor dahulu. No. Hang nak dakwah, kena jadi Nabi dahulu. No. Semua ummah Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala dah sebut dalam surah Ali Imran, A'udzubillah minasyaitanirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini benda yang paling besar tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan, ini tanggungjawab kita. Ini tugas kita sebagai ummah Nabi Muhammad, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh hidup lenggang kangkung. Kita tak boleh sebut kubur masing-masing. Kita tak boleh sebut jaga tepi kain sendiri. No, ini ummah Nabi Muhammad, kita kena jaga tepi kain orang. Itu tugas kita. Sebab Nabi SAW dah sabda, ana khatamun nabiyyin, aku nabi yang terakhir. La nabiyya ba'di, tak ada nabi selepas aku. Dan Nabi, walaupun Nabi pernah sebut dalam sepotong hadis yang lain, lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar. Kalau selepas aku ada seorang nabi, maka yang paling layak jadi nabi adalah Umar ibn al-Khattab. Tapi tak ada. Allah Ta'ala dah tutup. Allah Ta'ala dah sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad
hanyalah seorang nabi yang telah pergi, yang mana sebelumnya pun ramai nabi yang dah datang dan dah pergi. Jadi nabi sebenarnya meninggalkan satu tanggungjawab yang besar. Jadi ayuhlah kita sama-sama sempena malam kelahiran Nabi Muhammad SAW ni, kita mau fikir, mau risau, mau ambil ini tanggungjawab sebagai tanggungjawab kita untuk menyampaikan balighu anni walau ayat. Apa kata Nabi? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Jangan tunggu hafal satu Quran baru berdakwah. Tak tahu satu ayat, alhamdulillahirabbil alamin, sampai ke orang. Tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasul, sampaikan kepada orang. Kalau tidak, kita akan dipertanggungjawabkan. Baik, sekian itu sahaja untuk round pertama. Dah 8.31. Saya tidak mahu mencuri masa rakan-rakan dan saya serahkan kembali kepada saudara pengurusi majlis, saudara Hakim. Tafadhal maghfurah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasihlah Ustaz Dr. Taha. Terima kasih daripada Dr. Taha untuk round pertama malam ni. InsyaAllah sementara Dr. Taha ambil nafas, berehat sebentar, saya ingin persilakanlah Ustaz Syafiq untuk mengetahui bacaan selawat kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah Dr. Taha, apa khabar, sihat no? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat ke? Alhamdulillah sihat. Hamdulillah ya Rasulullah, hamdulillah ya Rasulullah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaAllah saya ingin berkongsi satu qasidah. Selepas itu kita akan bersalawat sama-sama insyaAllah. Berkongsi satu qasidah berkenaan dengan kecintaan terhadap Nabi SAW, yang mana seorang hamba Allah yang terlalu rindukan Nabi SAW, seorang hamba Allah yang terlalu cintakan Nabi SAW sehingga menerbitkan syair, menerbitkan lagu, bait-bait lagu yang menyentuh perasaan, yang mana dalam bait qasidah sebentar saja lagi yang saya akan bintangkan insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, kalau ada anak, panggil anak-anak dekat-dekat dengan kita. Mungkin dah pernah dengar, mungkin ada yang dah pernah dengar tapi tidak menghayati. Dia dengar tapi dia mungkin tidak menghayati. Kali ini saya nak membawa seluruh umat Islam, seluruh umat Nabi Muhammad SAW khususnya untuk kita menghayati apakah yang tersirat yang ada di dalam bait-bait qasidah ini. Sedangkan apa? Sedangkan unta pun menangis, unta pun rindukan Nabi SAW, insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Kalau ada sumbang minta maaf no. Mahabbah Rasul jadi perlumbaan bagi sekalian makhluk Tuhan, tidak kira manusia atau haiwan, bukit bukau dan tumbuh-tumbuhan. Maulaya salli wa sallim iman abadan ala habibika khairil khani kullihim. Seekor unta datang berlari-lari, berlutut dan mengucup kaki Nabi, mengalir air matanya menangisi kerana rindu kepada Nabi, mengadu domba
tentang badan sakit, kerja banyak, makannya sedikit. Maulaya salli wa sallim iman abadan ala habibika khairil kullihim di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, batu yang besar tersangatlah berat, ingin menjadi pengikut yang taat, lalu timbullah dan jua terangkat, lantas ditahan oleh malaikat, maka terapunglah hingga kiamat. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil kullihim. Pelepah tamar yang sudah kekeringan, merintis menangis karena ditinggalkan, hingga tangisannya telah didengarkan. Lalu kepada para sahabat yang beriman, lalu baginda turun menenangkan, berhentilah menangis berkat usapan Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil kullihim Sayyidina Thauba, kekuningan badan, sakit kerana asyik memikirkan apakah dirinya akan dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasul junjungan. Karena baginya jika berasingan tiada nikmatnya syurga pilihan. Sayyidina Ja'far, sepupu baginda, satu badannya penuh terluka dalam berperang sambil berpuasa. Syahidlah dia mempertahan baginda, dikurnia Allah sayap kepadanya, berbuka puasa di dalam syurga. Sesudah merasakan pelbagai nikmat di dalam syurga pun masih teringat kepada insan yang bernama Muhammad.
yang begitu mengasihi umat, diizin Allah bersama para malaikat ziarah Nabi di bumi yang barokah. Maulaya salli wa sallim daiman abada abada ala habibika khairil khaliqi kullihim. Ingatlah wahai teman sekalian, Nabi Muhammad pernah berpesan, seseorang itu akan dibangkitkan bersama siapa yang paling dicintakan. Kami berdoa padamu Allah, cintakan kami kepada Rasulullah. Kami berdoa padamu Allah, cintakan kami kepada Rasulullah. Kami berdoa padamu Allah, cintakan kami kepada Rasulullah. Semua sekali, Maulaya salli wa sallim iman abada abada ala habibika khairil khaliqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk qasidah yang didedangkan seperti tadi adalah tajuk Mahabbah Rasul. Jadi kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar manusia saja, bahkan batu, pelepah tamar, haiwan, bukit pun cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kan Dr. Toha yang sekarang ramai umat manusia, ramai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menghina Nabi, yang mencerca Nabi. Malah Islam ini dipijak-pijak, sedangkan Islam itu nak datang kan begitu susah, begitu perit. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi menyebut ummati, ummati, ummati. Tapi kita, saya sendiri kadang-kadang leka, saya sendiri kadang-kadang lalai pada selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba saja hari Maulud Nabi, baru kita nak teringat selawat pada Nabi. Sedangkan benda itu saban hari, saban waktu, setiap minit, setiap saat kita kena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana pada last kali baik tadi, marilah sama-sama kita bercinta kepada Nabi agar Nabi cintakan kepada kita, agar Nabi ingat kepada kita, agar Nabi sayang kepada kita. Jadi muslim-muslimat yang dimati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah. Baik, lagu tadi, qasidah tadi menceritakan kepada kita sedikit sebanyak. Kadang-kadang orang tak tahu kan Ustaz, kan Dr. Taha kan, siapa dia sepupu Nabi SAW? Siapa dia? Sayyidina Sauban. Siapa dia? Sayyidina Ja'far. Oh, rupanya Sayyidina Ja'far ni sepupu Nabi Muhammad. Rupanya Sayyidina Ja'far ini nak tahu bagaimana cara Nabi berjalan, nak tahu bagaimana bentuk badan Nabi, lihatlah Sayyidina Ja'far alaihi salam. Maknanya Sayyidina Ja'far ini mirip baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan waktu berperang, waktu berperang tu dalam keadaan yang berpuasa. Sahur tadi, kemudian lepas sahur berperang. Ditandingkan Allah syahid, berbuka puasa di syurga, tangan dua-dua kudung. Maka Allah gantikan dengan sayap.
Di dunia, di syurga ni tuan-tuan, sedikit saya ambil masa sikit lah. Di syurga ni tuan-tuan, kan, Saidina Ja'far tak puas. Dia Allah Ta'ala bagi kat dia macam-macam bentuk nikmat. Kan doktor? Nikmat apa lagi yang nak? Aku bagi. Tapi satu saja lagi. Aku minta padamu, wahai Allah, isikan aku untuk lihat wajah Nabi SAW. Aku rindu pada Nabi SAW. Aku rindu. Kerana di syurga aku tak dapat lihat wajah Nabi. Tapi kalau di dunia aku lihat, aku dapat lihat wajah Nabi. Ya Allah, tolonglah bawa aku untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu diizin Allah, dalam bait tadi, dalam syair tadi, dalam qasidah tadi, ditemani oleh para malaikat, ziarah Nabi di bumi yang barakah. Bermakna Saidina Ja'far lihat wajah Nabi SAW dan Nabi SAW lihat wajah Ja'far. Saidina Ja'far bertentang mata, mereka menangis dan Saidina Ja'far takdir di syurga. Maka sebelum itu, selepas itu Nabi SAW ditadikan di dunia dahulu, kemudian lepas Nabi SAW wafat, bersama-sama mereka di syurga. Begitu juga dengan Sayyidina Sauban. Asyik memikirkan keadaan dia, macam manalah aku ni. Kan, aku ni masuk syurga ke tidak? Aku ni masuk syurga ke tidak? Bersama dengan Nabi. Bukan bersama-seorang. Kan, adakah aku ni masuk syurga dengan Nabi ni? Sampai kuning badan dia ni, doktor. Sampai kuning habis badan dia ni. Kan? Lalu Allahumma salli ala Muhammad diceritakan, dapat tahu oleh Sayyidina Umar. Umar bagi tahu kepada Abu Bakar. Lalu mereka ziarah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, wahai Zawan, pasal apa ni? Kenapa engkau sedemikian rupa ni? Dengan kurus, dengan badan kekuningan, kenapa ni? Kan? Rupanya ada masalah apa? Dia teringat dekat Nabi. Dia teringat. Siapa Sayyidina Sauban ni? Sayyidina Sauban ni adalah salah seorang daripada khadam Nabi SAW. Tuan-tuan, khadam, tuan-tuan. Kalau kita ni, Allahu Akbar, rela tak kalau kita jadi khadam Nabi? Saya sangat-sangat rela. Ya, saya sangat-sangat suka kalau tadi kan saya menjadi khadam Nabi SAW. Kan? Macam mana Dr. Taha tadi bercakap, kalau orang dulu-dulu nak berdakwah, kan, kena ada title Nabi, baru boleh berdakwah, kan. Sekarang kita ni macam apa Dr. Taha cakap tadi, balighu anni walau ayat. Kalau kita tahu satu ayat pun, kita kena sampaikan kepada umat. Walaupun jiran sebelah pun kita kena sampaikan apa yang kita tahu, apa yang kita input yang kita tahu, kita sampaikan. Jadi sekali itu dulu, wallahu alam. Saya kalau kata tulis lagi, Dr. saya tapau dengan Dr. Taha sekali lagi. Lawak saya Dr. Lawak je lah. Bukan senang nak melawak Dr. ni. Jumpa dekat Zayan FM lah kan. Saya pergi pukul 7 saya dengar dia punya apa nama rap tu kan. Mix rap. Allah Akbar. Allah, jumpa pun tentang mata yang bukan peluang yang Allah. Terima kasih banyak. Baik, sekadar itu dahulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syafiq kerana memberikan kasidah yang bertajuk Mahibur Rasul. Terima kasih juga dengan sirah kenaan Sayyidina Ja'far, iaitu sepupu Rasulullah SAW, dan juga Sayyidina Sauban, hadam Rasulullah lah. Sebelum kita teruskan malam cerita Rasul pada malam ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan dalam Zoom dan juga di dalam FB, pihak Mana Holding telah menganjurkan satu kuis mengenai Rasulullah yang berlangsung di FB Ustaz Mana daripada 8 hingga 15 bulan. So saya di sini nak umumkanlah pemenang kita untuk 5 soalan tersebut. So kita akan sebutlah nama-nama dan nanti tim daripada Manar akan direct kontak untuk dapatkan maklumat lah, insyaAllah. So soalan pertama ialah pemenangnya ialah Puan Hidayat Jonit. Soalan kedua, Puan Nova Danish. Soalan tiga, Puan Zeka Rollins. Soalan empat, Puan Kamaria binti Ismailia. Dan soalan kelima, Puan Juwaria Hiju. So bagi pemenang, pihak Manar akan kontak dan minta detail. InsyaAllah kami akan buat penghantaran hadiah untuk kuis ini. So alhamdulillah lah kepada tahniah, alhamdulillah tahniah kepada semua pemenang, dan saya juga mempunyai kejutan lah untuk semua viewer kita pada ini. Saya akan bertanya satu lagi soalan kuis secara live, dan siapa-siapa yang paling pantas menjawab soalan ini akan juga mendapat kad Ustaz Mana yang bernilai RM50. Okay, so alhamdulillah, so bersedialah tuan-tuan dan puan-puan. Soalannya adalah, tadi Ustaz Dr. Taha ada berikan 2 poin, yang ada berikan banyak poin, tapi
kat sini kita nak 2 poin je yang dikongsikan oleh Dr. Taha semasa perkongsian doktor pada pusingan pertama tadi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang boleh berikan jawapan secepat mungkin di ruangan komen, dan pegawai bertugas akan memilih jawapan yang paling pantas dan akan dihubungi pada hari bekerja lah. Macam malam ni tak bekerja dah lah. Okay, baik. So nak ulang balik soalan, berikan 2 poin yang dikongsikan oleh Dr. Taha semasa perkongsian doktor pada pusingan pertama tadi. Sesi pertama. Pusingan macam fight lah. Okay, baik. So sementara penonton-penonton kita duk kiap balik, duk tengok tulisan mereka balik apa yang Dr. Taha bagi poin-poin banyak tadi, kita kembalilah kepada Dr. Taha untuk sambung dengan event kita pada malam ini. InsyaAllah doktor teruskan. Baik, terima kasih kepada saudara pengacara majlis dan juga terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syafiq Badruddin yang telah mengalunkan bacaan qasidah dan telah mengingatkan kita bagaimana binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, para sahabat lelaki dan wanita semuanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati, puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sempena Maulidur Rasul, kita nak memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada latar belakang baginda, lahir pada hari apa, di mana, tanggal berapa dan sebagainya. Kita kena ingat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di dalam satu surah, di dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada teladan yang baik. Nabi Muhammad ni adalah role model bagi kita semua. Hari ini kalau kita tanya kepada anak-anak muda, siapakah pemenang Piala Dunia? Siapakah player yang terbaik? Orang boleh jawab, Cristiano ataupun Leo. Kemudian kita tanya, apa nama pemain-pemain dalam tim si Fulan? Apakah nama hero-hero di dalam Avenger? Kita bukan sekadar tahu apa nama Spiderman, Ultraman, apa semua. Kita tahu apa nama pelakon dia pun kita tahu. Kalau macam nama Tony Stark, no? Dia Iron Man. Lepas tu kita tahu nama sebenarnya. Robert Downey Jr. Kita tahu berapa Grammy Award dia menang, berapa Emmy Award dia menang. Lepas tu kalau kita tengok cerita Fast Furious, semua nama kita tahu. Tetapi ketahuilah kebenarannya, mereka semua ini hanyalah pelakon. Apa yang mereka lakukan tidak ada hakikat walaupun sedikit. Tak ada. Kan? Sedangkan apa yang hakikat adalah apa yang dia telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Puan-puan, tuan-tuan, kita di dunia ni, saya nak tanya satu soalan. Siapa yang nak berjaya? Semua orang akan jawab, mestilah nak berjaya. Tak kira dia lelaki ataupun wanita. Tak kira dia miskin maupun kaya. Tak kira dia ni berada di kampung maupun di bandar. Mesti semua orang nak berjaya. Jadi kita ada satu pepatah. Kalau kita nak berjaya, kita ikut sahaja langkah orang-orang yang dah berjaya. Siapakah itu yang dah berjaya? Dan bukan saya kata mereka berjaya. Bukan tuan-tuan kata mereka berjaya. Tapi Allah yang berfirman bahawa mereka ini telah berjaya. Iaitu siapa? Tidak lain, tidak bukan. Radiyallahu anhum wa raddu'an, iaitu para sahabat. Allah bagi title. Hari ini kita kejar title doktor. Hari ini kita kejar title haji. Hari ini kita kejar title engineer, haji. Kita kejar title doktor.
Tan Sri, Datuk Sri, Tun. Ini semua title sampai ke pintu kubur sahaja tuan-tuan. Dalam kubur tak akan masuk. Tetapi title yang mana para sahabat di dunia pun dia bawa dan di akhirat pun pasti akan bawa adalah radhiyallahu anhum wa radu an. Bukan sultan yang bagi, bukan menteri yang bagi, bukan universiti yang bagi, tapi Allah yang menciptakan sekalian alam, dia yang bagi. Sebab apa mereka ni boleh berjaya? Sebab mereka cinta. Macam Ustaz Syafiq kata, mereka cinta dan mereka ikut. Mereka amalkan. Belajar, amalkan. Hari ni kita belajar banyak, amal sedikit. Bukan kita lah, saya. Tapi para sahabat, dia belajar sikit, dia amal banyak. Apa kata para sahabat? Ta'allamnal iman, summa ta'allamnal Quran, fazdadna bihi imana. Kami mula-mula belajar iman. Apa maksud iman? Kami belajar yakin. Kami belajar cinta. Lepas tu baru kami belajar Quran. Dan dengan kami belajar Quran, iaitu praktikal, iman kami bertambah. Jadi ini yang kita nak mengingati sempena hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benda yang paling mudah kita nak praktis adalah sunnah akhlaqiyah. Sunnah amaliyah dari segi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana antara sunnah yang saya nak kongsi, ini pun boleh jadi soalan cepu cemas nanti kan. Antara sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu amalkan, iaitu Nabi sentiasa senyum. Kita semua adalah pemimpin. Kita kalau tak seorang suami, kita seorang anak. Kalau kita tak seorang pekerja, kita seorang majikan. Setiap satu kita adalah pemimpin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Bahawa kita semua ni adalah pemimpin at our own level. Jadi antara ciri-ciri seorang pemimpin, mesti muka ada senyuman. Bukan renyeh, bukan sengih. Ini sengih. Nabi bukan sengih, Nabi senyum. Sebagai seorang pemimpin, senyum. Kan Nabi SAW bersabda, ini sedekah paling murah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyuman kamu di wajah saudara kamu adalah sedekah. Satu hari nak jadi cerita, kita duduk sembahyang Jumaat. Dululah cerita 2 tahun lepas sembahyang Jumaat. Bila sembahyang Jumaat, mereka nanti hantar tabung. Tabung pula ada roda macam kereta kontrol. Mereka hantar. Semua duk bos RM1, RM1, RM5, mai RM10. Mai kat seorang hamba Allah ni, dia tengok kereta kontrol tu, dia senyum. Oh, dia senyum panjang. Dia renyeh panjang. Orang pun kata, hang buat apa? Dia kata, aku sedekah lah. Hang tak tahu hadis kah? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Nabi kata, senyum tu sedekah. Aku sedekah lah. Senyum lagi padu. Lagi power. Bukan sedekah macam tu kan. Tetapi itu adalah pemberian kita kepada para rakan-rakan kita. Kita punya senyuman akan memberi positivity. Kalaulah tuan-tuan dah berkahwin, kalau kita punya isteri marah macam mana pun, tuan-tuan senyum saja. Senyum, confirm percaya. Anak kita duk bising-bising, kita peluk dia, kita senyum pun steady. Hatta tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengah bad mood, tuan-tuan tengah serabut, ya Allah, kerja banyak ni, kerja tak siap lagi, tuan-tuan cuba duduk, tarik nafas, senyum. Memang rasa macam bodoh Ustaz. Macam duk stres tapi senyum. Hilang stres tu tuan-tuan. Sebab apa? Memang ada Allah Ta'ala letakkan kejayaan dalam sunnah walaupun dengan sekadar senyuman. Ini antara akhlak yang kita nak amalkan. Kita jumpa siapa-siapa di pejabat, kita senyum. Biar pilah orang nak kata kita ni 3 suku. Tak apa. Janji bukan apa. Tak ada. Bukan tak betul lah. Tapi kita niat amalkan sunnah. Senyum. Tapi kalau lelaki, senyum kat lelaki lah. Kalau kat dengan wanita, Allah Ta'ala sebut, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Kalau lelaki ni dengan opposite gender. Dengan opposite gender kita rendahkan pandangan. Laki senyum kat laki, wanita senyum kat wanita. Itu sunnah yang pertama kita nak ingat. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi tidak pernah menjerit. Nabi marah macam mana pun, Nabi tak pernah kata, "Hui!" Nabi tak pernah kata, "Hei!" Nabi tak pernah jerekah. Nabi tak pernah tinggikan suara, Allahu Akbar. Ini sifat yang kita mahu ada. Kita fikir berapa kali dalam kehidupan kita, kadang-kadang anak kita buat leceh, kita jerit, "Hei!" kan? Mentang-mentang kita bapa, kita jerit.
kan, ataupun kita gaduh kan, atau jerit, terjerekah. Nabi SAW tak pernah jerekah, tak pernah meninggikan suara. Sebab itu para isteri baginda Muhammad SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata senang sahaja kalau nak tahu suami aku ni marah. Nabi Muhammad SAW ni adalah seorang individu yang paling handsome. Lagi handsome daripada Nabi Yusuf. Kalau kita cerita Nabi Yusuf ni handsome sampai orang terputung jari-jari jemari mereka ini, Nabi Muhammad berkali ganda handsome daripada Nabi Yusuf AS. Pada suatu hari ada seorang sahabat di malam purnama, di malam bulan purnama, dia pandang wajah Nabi Muhammad SAW, dia pandang bulan purnama. Dia pandang wajah Nabi Muhammad SAW sekali, dia pandang bulan purnama. Sampai 3 kali tuan-tuan. Dia pandang wajah Nabi, dia pandang bulan purnama. Nabi tanya, apa yang kamu tengok? Dia kata, ya Rasulullah, aku tengok bulan pun cantik, aku tengok wajah baginda pun cantik. Aku confused, siapa lagi cantik? Akhirnya hati aku telah buat penentuan bahawa wajah baginda SAW lagi cantik daripada cahaya bulan purnama, tuan-tuan. Ini kehandsoman Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam handsome. Jadi dengan kehandsoman itu, kekacakan itu, Sayyidatina Aisyah kata apa? Senang sahaja nak tahu bila suami aku ni marah. Nabi bila marah, Nabi akan tunduk, dan wajah Nabi yang putih handsome ni akan menjadi kemerah-merahan. Menjadi merah kemerah-merahan. Tapi kalau saya ataupun Ustaz Syafiq marah, dia tak jadi merah, dia jadi warna lain. Ustaz Syafiq. kita jangan marah tunduk macam tu. Jadi warna lain. Dia jadi hijau. Ya, kalau marah jadi hijau. Betul Ustaz. Kita punya warna kulit tak sama kan. Kita tak sama dengan Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala cipta sempurna. Kita kalau marah tu nak kena bagi tahu kat orang, saya marah ni. Saya marah. Orang tak tahu dengan warna kulit kita. Orang kata hijau jadi incredible Hulk. Jadi incredible Hulk. Allahu Akbar. Jadi ini akhlak Nabi SAW. Jadi kepada suami-suami yang sedang menonton ataupun kepada isteri yang sedang menonton, boleh bagi tahu kat suami, ini akhlak baginda SAW. Jangan jerekah. Jangan tinggikan suara. Kalau marah, cukup duduk. Diam. Kita panggil dalam bahasa orang putih silent treatment. Silent treatment ni kalau isteri jawab, tanya kita tak jawab. Dia tahu suami dia, kan? Kalau marah macam mana. Tapi jangan sesekali meninggikan suara. Saat kita meninggikan suara, kita akan mula meninggikan tangan. Bila tangan sekali kita dah melepaskan, maka kita akan terbiasa dan syaitan akan sentiasa bagi tahu untuk meninggikan tangan dengan anak, meninggikan tangan dengan isteri. Disitulah berlakunya seorang suami yang menjadi dayus. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Baik, seterusnya Nabi Muhammad, ini itu kedua. Ketiga, akhlak Nabi Muhammad SAW, Nabi tak pernah gelak berdekah-dekah. Allahu Akbar. Saya pun bawa gelak tadi berdekah-dekah. Ini bukan sunnah Nabi. Nabi kalau happy, kalau gembira sangat-sangat, Nabi akan senyum sampai nampak gigi taring Nabi. Para sahabat akan tahu. Nabi kalau happy, Nabi takkan gelak. Gelak Nabi kita adalah Nabi senyum sampai nampak gigi hujung ni. Para sahabat akan tahu, ini Nabi memang super paling happy lah. Maka itulah aura seorang pemimpin. Hilangnya aura seorang pemimpin bila dia mula gelak dengan semua orang. Dengan semua orang dia mudah terhibur. Dia hilang aura dia. Ini Nabi dah ajar bagaimana aura seorang pemimpin. Dia gelak bukan dengan gelak berdekah, tapi dia senyum. Cukup kita kan hantar mesej kita ni happy. Cukup dengan senyum lebar, orang tahu kita super happy. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW ni, akhlak Nabi ni macam mana Nabi pernah bersabda, anzilin nasa manazilahum. Nabi dah bersabda kepada para sahabat, berperilakulah dengan setiap orang bersesuaian dengan martabat mereka. Maknanya Nabi kalau dengan budak-budak, Nabi boleh jadi budak-budak. Nabi dengan orang tua, Nabi boleh bawa gaya orang tua. Nabi dengan musuh, Nabi bawa cara bagaimana nak berdepan dengan musuh. Nabi boleh menyesuaikan diri dia dengan setiap karikatur, dengan setiap karakter, dengan setiap individu. Jadi tuan-tuan, apa yang kita belajar di sini, kita jangan harap untuk orang fahami kita. Tapi bila kita berjumpa dengan orang, kita harap untuk kita fahami dia.
Kalau orang tu jenis garang, kita sesuaikan dengan situasi garang dia. Kita cari urat yang mana yang senang kita nak picit, nak menggembirakan dia. Bukan dia tunjuk gedebe, kita pun nak tunjuk gedebe. Lu tak kenal ke siapa-siapa? You tak kenal ke? Saya ni doktor tau. Saya ni masuk radio, you tak kenal ke saya? Jangan. Kita sesuaikan diri kita dengan orang di hadapan kita. Dengan budak, kita buat cara budak. Dengan orang tua, kita cara buat tua. Dengan orang yang sama umur, kita buat cara sama umur kita. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Yang kelima, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi akan memberi fokus 100% kepada orang yang dia bercakap. Ini adab, tuan-tuan. Ini adab. Kenapa saya tak share adab-adab yang besar? Nanti kita kata, oh payahlah tahajud, oh pening-pening ustaz. Zikir 1000 kali, tak erti ustaz. Ni saya bagi tahu benda yang tuan-tuan dengar hari ini, lepas habis ceramah ni boleh amalkan terus. Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat sebut dalam hadis, "Idza adbara jami'an wa idza aqbala jami'an." Apa maksudnya? Nabi bila bertutur, berbicara dengan siapa-siapa yang di hadapan dia, Nabi akan full frontal face. Full frontal face. Nabi tak pernah kalau sahabat kat depan, dia macam badan dia macam ni. Tak ada. Macam ni. Okey, lagi? Apa dia? Nabi tak. Nabi kalau nak cakap dengan orang, Nabi pusing badan sekali dengan kepala. Okey, cakap. Tapi kalau Nabi tak nak bercakap, Nabi pusing full. It's either you give 100% focus or you don't give focus at all. Itulah cara kita nak mendapat respect daripada orang. Kalau kita nak orang dengar kita cakap, kita pun mesti belajar dengar orang cakap. Kita nak orang dengar kita, kita pun kena belajar cara kita dengar orang. Jadi itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelima. Selain daripada itu banyak lagi akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya nak kongsikan khususnya adab bersama dengan isteri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang panglima perang. Kena ingat, Nabi adalah general yang paling bijaksana, paling hebat, seorang strategis, seorang general. Tetapi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik daripada rumah, Nabi tinggalkan semua general-general, perang-perang semua tinggal. Balik tu jadi seorang suami full time. Kita hari ni kita ada pangkat CEO, kita ada pangkat ustaz, balik rumah pun kita ingat isteri kita kena treat kita buat macam kita ni ustaz. Biasa kan Ustaz Syafiq kan, kita pergi ceramah orang bagi jamu ayam, ustaz ni teh O ke kopi O ke, nak minum apa kan? Nak minum nasi, nak makan nasi kandang ke apa, semua orang layan kita elok semua. Duduk saf pertama apa sejadah semua lembut empuk. Kita pun jadi macam ni sempoi, balik rumah pun duk agak macam tu. Tak kan? Luak biarlah orang nak buat macam mana, tapi di rumah kita jadi suami yang mithali, suami yang menghormati isteri, suami yang menjaga isteri. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimanakah Nabi berbicara dengan isteri? Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bersembang dengan Aisyah, bukan bersembang kan? Kita kadang-kadang isteri dekat dapur duk masak. Kita ayang order macam tu je. Macam bini kita ni apa kuli, tukang buat bancuh kopi. Hene Milo ais warna. Tak ada. Cakap dengan bini macam tak. Nabi Muhammad SAW bila berbicara dengan isteri, Nabi duduk. Dalam keadaan duduk, Sayyidatina Aisyah akan membaringkan kepalanya di atas paha Nabi Muhammad SAW. Kemudian pandang ke mata, baru berbicara. Kita hari ni ingat Nabi ni keras, Nabi dah paling romantik. Saya bagi tahu kepada semua suami-suami di luar sana. Tuan-tuan, semua ikut. Perempuan suruh suami ikut sunnah Nabi, dia akan jadi manusia yang paling romantik. Bila kali tak akhir? Bila suami kita berbicara dengan kita, ada di pandang muka kita. Pandang mata ke mata. Tak ada kan? Saya pun samalah. Jangan-jangan lah. Kita pun dah makin tua ni, mata dia pun juling. Aku tengok je lain pula kan. Kan? Jadi tak, Nabi Muhammad SAW pandang mata ke mata. Baringkan kepala di atas paha. Hari ni tuan-tuan cubalah try. Kan tuan-tuan suami cuba baringkan kepala di paha isteri. Tengok apa jadi. Boom, kena smackdown. Takut kena smackdown sajalah kan. Kita kata apa bukan terbiak orang tua ni. Tapi hakikatnya ini sunnah-sunnah yang kita nak refresh balik. Kemudian Masya Allah apa yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW pada suatu hari. Ini nak bagi tahu romantiknya akhlak Nabi. Cerita-cerita yang berjihad, tuan-tuan semua tahu. Nak cerita di dalam rumah. Suatu hari Nabi Muhammad SAW makan dengan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ni dia datang bulan.
Orang Arab jahiliah ni bila dia datang bulan, dia ingat seluruh badan dia jadi najis. Termasuk air liur dia ingat air liur jadi najis. Jadi satu hari tu, Sayyidina Aisyah dia minum daripada cawan. Kita tunjuk demonstrasi, dia minum. Bila dia minum, Rasulullah SAW minta, wahai Aisyah, bagi cawan ni. Saya nak minum. Aisyah kata tak boleh. Nabi kata bagi. Dia kata tak boleh. Bagi. Tak boleh, tak boleh. Last kali Nabi ambil. Bila Nabi ambil cawan tu, Nabi tanya. Nabi cari. Mana tadi? Bibir Aisyah kena kat mana tadi? Nabi cari tuan-tuan. Ini romantik. Nabi cari. Oh, kena kat sini ke? Nabi letak bibir Nabi kepada kesan bibir Aisyah dan Nabi minum. Kita hari ni makan seorang-seorang. Isteri makan dulu atau kita makan dulu, isteri makan kemudian. Kita tak share pinggan kita. Kita tak share cawan kita. Bila kali terakhir kita suap dalam mulut isteri kita? Memang dalam hadis tak sebut, tapi Nabi pernah sebut rezeki yang terbaik seorang suami boleh berikan kepada isteri dia adalah rezeki yang disuapkan ke dalam mulut isteri. Saya nak tanya kepada rakan-rakan yang sebelum nonton, isteri-isteri, saya yakinlah yang banyak menonton ni wanita. Bila kali terakhir suami suap dalam mulut isteri? Ini sunnah yang kita nak amalkan, sempurna wali Rasul. Sunnah-sunnah kecil ini. Yang lagi best lagi, tak cerita lagi bagaimana Nabi Muhammad SAW mandi pun dalam satu bekas yang sama dengan Sayyidatuna Aisyah. Ini kita tanya soalan direct. Bila kali terakhir perempuan mandi dengan suami? Tak ada. Mandi swimming pool tak kira lah. Mandi swimming pool pun suami sibuk jaga anak. Dia pun jaga sana. Lepas tu nak pakai swimming suit kan. Dulu badan okey lah boleh pakai swimming suit. Lah ni pergi beli swimming suit size pun tak ada. Apa? 4XL memang tak ada, tak payahlah kan. Ini cerita betul tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, bagaimana akhlak Nabi yang ke-8? Nabi berjalan-jalan makan angin dengan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ni dia suatu hari ada Sarkis datang dekat Madinah. Orang Habsyah ni dia pandai main pedang, main memanah. Jadi Aisyah datang kata kat Nabi, cik nak tengok ada Sarkis datang daripada Habsyah, daripada Ethiopia, nak tengok. Nabi tak marah. Nabi tak kata, astagfirullah, ini semua lara, taubat, na'udzubillah. Tak ada. Nabi layan. Kan? Hari ni isteri ajak pergi Sunway Lagoon. Hei pening, astagfirullah, maksiat. Nabi ajak. Tapi Nabi bawa berjarak lah. Nabi tak bagi Aisyah duduk dekat-dekat. Duduk berjarak. Dia duduk belakang. Aisyah duduk di belakang Nabi. Dalam hadis sebut, Nabi letak tangan macam ni. Nabi letak tangan macam ni dan Aisyah mengintai daripada kawasan kosong ni. Aisyah berdiri di belakang Nabi dan dia intai daripada celah ni. Dia tengok orang main pedang. Jadi saya nak tanya, bila kali terakhir kita bawa isteri kita makan angin? Ni dah PKP dah habis. PKP, PKD semua dah habis. Kan dah fasa 4 dah insya-Allah. Bawalah, ajak suami pergi makan angin. Benda ni akan kuatkan hubungan dengan suami isteri. Kemudian sunnah yang ke-9 kan, bila kali terakhir kita bersenam dengan isteri kita? Bila kita berjoging, silat-silat isteri pun tak ada kasut jogging. Duk pakai kasut pejabat tu dia pergi jogging. Kesian ke isteri. Suami-suami, isteri-isteri minta kasut jogging. Kan ingat tak hadis yang sangat popular? Bagaimana Sayyidatuna Aisyah dia lawan racing. Itu jogging tuan-tuan. Dia jogging, dia ajak racing dengan Sayyidatuna Aisyah. Kita ni mentang-mentang dah jadi apa? Dah jadi PU lah, dah jadi puyu lah kan. Tak boleh nak jogging. No, I VIP only kan. Tak ada. Ini sunnah Nabi tunjuk. Nabi di luar seorang general. Nabi seorang strategis, panglima perang. Tapi dengan isteri akhlaknya yang tunggu. Kenapa saya kongsikan sunnah-sunnah ni? Semuanya berdasarkan satu hadis yang saya nak kongsikan. Kena ingat. Khairukum li ahlikum. Wa ana khairun li ahli. Nabi sebut yang terbaik di kalangan kamu adalah yang terbaik dengan isteri kamu. Dan aku yang terbaik untuk isteri aku. Sebab orang di luar sana tak kenal kita. Orang di luar sana panggil kita doktor. Orang di luar sana panggil kita ustaz. Orang panggil jam start. Ataupun go ahead go start. Kan? Macam-macam ustaz. Sampai tak start pun ada. Kan? Tapi yang tahu perangai kita yang sebenar. Yang tahu kita ni bangun lambat. Yang tahu ni kita perangai keloloh kat rumah. Hanya isteri kita. So kalau orang tanya, kalau isteri kita kata kita bagus, betul lah kita bagus. Tapi kalau di luar sana, semua orang puji kita. Semua orang panggil kita bagus. Tapi bila tanya ke isteri kita kata kita tak bagus, betul lah kita tak bagus. Jadi ini yang ditunjukkan oleh akhlak Nabi Muhammad SAW. Menjadi kayu ukuran kebaik sama ada kita baik ataupun tidak bergantung. Dan saya nak bagi tahu kepada para suami,
yang ada di sini, tolong hidupkan majlis ilmu di rumah. Jangan tunggu ustaz luar nak ajak isteri kita. Jangan tunggu ustaz luar nak ajak anak kita Quran. Kita kalau boleh, kita yang ajar surah Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Kalau kita yang mengajar surah Al-Fatihah kepada anak kita baca surah Al-Fatihah seumur hidup, semua pahala dapat kat kita. Tapi kalau kita dah outsource, anak kita belajar surah Al-Fatihah, outsource kat ustaz. Anak kita nak belajar selawat, outsource kat ustaz. Ustaz itulah dapat saham. Kita bila ni kita sebagai seorang ayah, takkan nak tunggu dah umur 40 tahun baru sama-sama dah tua bangka, baru nak belajar surah Al-Fatihah, baru nak belajar benda-benda yang baik. No, kita perlu menghidupkan majlis ilmu di rumah. Biarlah mula dengan satu hadis sehari, satu hadis seminggu, tapi itu tanggungjawab kita. Memang Nabi SAW bersabda, ketika aku menziarahi neraka, kebanyakan ahlinya adalah wanita. Tetapi pernah tak kita tanya, wanita-wanita ini bila dimasukkan dalam neraka, tidakkah dia akan mengheret suaminya? Tidakkah dia akan mengheret ayahnya? Tidakkah dia akan mengheret abangnya? Tidakkah dia akan mengheret laki-laki yang lain dalam keluarganya? Pasti dan pasti. Kerana adalah tanggungjawab kita sebagai suami untuk menunjukkan akhlak Nabi SAW kepada isteri kita. Dan akhir sekali, ni dah 9:16 ni, dan akhir sekali saya nak kongsikan bagaimana Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi akhir, dan Nabi telah meninggalkan kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu hadis. Dan jadi jangan kita lupa untuk membaca Al-Quran hari-hari. Baca hadis hari-hari. Kalau baca Quran, kalau boleh beli Quran yang ada terjemahan. Kita promote siap-siap. Manar Holding ni dia banyak Quran. Banyak Quran yang ni kebetulan tak ada jadi bayar duta lebih. Tak ada. Beli Quran yang ada terjemahan. Kita ni bukan orang Arab. Kita ni kira Melayu pun ada, Jawa, Bugis, apa semua. Kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tak faham. Tapi kalau ada Quran terjemahan, kita boleh baca di bawah. Hidupkan majlis ilmu. Anak-anak akan hormat kita. Isteri akan hormat kita. Mertua pun akan hormat kita kalau kita ni ada ilmu. Tak payah jadi kita ilmu banyak-banyak. Cukup sekadar kita tahu yang fardu ain, kita ajarkan kepada anak kita, dan kita boleh menjadi satu contoh teladan yang baik. Kalau kita tak hidupkan ilmu di rumah, maka benda itu akan digantikan dengan TV, benda itu akan digantikan dengan handphone, benda itu akan digantikan dengan TikTok, Netflix. Tuan-tuan kena jaga. Hari ini akidah anak-anak kita tercabar. Akidah anak-anak kita diserang dan kita tak buat apa-apa persediaan. At least kena perkenalkan. Dan saya nak share lagi satu. Kalau sebelum tidur anak-anak minta ceritakan baca kisah, jangan baca cerita Avenger, jangan baca cerita Cinderella, Three Little Pig, semua tu tak wujud. Three Little Pig, Cinderella, Karut, semua. Bukan kita nak marah, tapi benda tu, instead of kita baca cerita macam tu, kita baca kisah para sahabat. Ceritakan siapa itu Muhammad. Muhammad ni ada berapa asyarah mubasyarah. Muhammad ni SAW lahir di mana. Apa perjuangan baginda. Dengan itu bila kenal, maka mereka akan cinta. Baru mereka nak amalkan setiap sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir sekali saya nak ingatkan, kita adalah umat Nabi. Tanggungjawab kita adalah berdakwah. Tanggungjawab kita adalah berdakwah. Sampaikanlah walaupun sedikit. Kalau tak reti nak berdakwah bersemuka, boleh berdakwah di Facebook. Tak apa, copy paste, letak di Facebook, letak di Instagram. InsyaAllah benda ini akan jadi pahala. Dan ingat, bila kita meninggal dunia, benda-benda inilah yang akan menjadikan pahala. Kan Nabi SAW ada bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Bila meninggalnya anak Adam, semua putus amalan kecuali sadaqatun jariyah. Pada malam ini siapa ada peluang, tolong sedekah banyak-banyak. Wakaf, wakaf juga adalah satu bentuk sedekah. Kan? Kemudian waladun salih yad'u lahu. Ingat, kita nak ada anak soleh yang bila kita mati, kita masuk dalam kubur, anak-anak ini akan mendoakan untuk kita. Dan yang terakhir sekali, ilmun yuntafa'u bih. Kita nak belajar ilmu walaupun sedikit. Balighu anni walaupun satu ayat kita mau ajar, share kat Facebook. Kan bila kita meninggal dunia, akaun Facebook kita bukan ada orang nak tutup. Berapa banyak akaun Facebook yang tuan dia dah tak ada, dah mati, dah meninggal dunia. Kalau orang buka balik, teruk betul. Arwah ni teruk juga, share benda-benda pelik kat Facebook. Tak malu lah kita. Benda-benda tu kalau diulang. Tapi kalau kita letak hadis, kita letak Quran, orang tengok, Masya Allah, arwah ni betul lah baik.
di media sosial pun dia berdakwah, apatah lagi insya-Allah di luar pun dia berdakwah. Jadi itulah saya ingat sempena Maulidur Rasul, sunnah-sunnah kecil yang kita cuba amalkan, dan dengan itu kita dapat menyampaikan dakwah bukan sahaja secara akhlak tapi juga secara lisan. Moga-moga biarlah kita ni belajar sikit tapi amal banyak. Belajar sikit tapi amal tu banyak. Sebab Allah Ta'ala akan tanya atas ilmu yang kita pelajari. So amal itu sangat penting. Alright? Dan jangan berhenti belajar. Kita orang kata ada pepatah dalam bahasa Arab, minal mahdi ilal lahdi. Belajar daripada buayan hinggalah ke liang lahat. So itu sahaja insya-Allah perkongsian saya sempena Maulidur Rasul, dan saya harap yang kalau ada tersalah bahasa, terkasar, lawak, tak kena tempat, saya minta maaf dan saya serahkan kembali majlis kepada kita punya MC for tonight, Saudara Hakim. Tafadhal mashkura. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Taha. Alhamdulillah kerana beri banyak penerangan lah malam ni tentang banyak pointer-pointer yang Hakim pun dah dapat. Sirah Nabi daripada Ustaz Syafiq, akhlak-akhlak Rasulullah SAW, contoh senyum, bersedekah. Nabi pun tak pernah cakap. Hakim pun sambung lah, kita kena stop cekah lah ni. Orang Tara ni kuat jaga orang. So kat sini sebelum Hakim tutup kuliah kita, kita punya tazkirah malam ni, dah dapatlah nama pemenang untuk kuis sebentar tadi. So alhamdulillah pemenang kita adalah Hana Nur Syaza. Dia habaq soalan yang pointer pertama ialah Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin walaupun Jumaat adalah penghulu segala hari. So macam Ustaz Habaq tadi, Jumaat adalah Sayyidatul Ayyam, penghulu segala hari untuk orang Islam, Sabtu untuk orang Yahudi, dan juga Ahad untuk orang Kristian, Church. So kat sini Nabi punya hari lahir ni hari Isnin. So yang kedua, agama-agama Samawi, Yahudi, Kristian, Islam, bila sebut nama Nabi Muhammad tidak boleh diubah. Tak macam Nabi lain, macam tadi Ustaz Habaq, Idris diubah kepada Enoch, Isa kepada Jesus. So tahniah kepada Hana Nur Syaza. InsyaAllah nanti pegawai Ma'anar akan hubungilah untuk dapatkan maklumat, insyaAllah. So akhir sekali, dengan sempurnanya majlis kita pada hari ini, saya Syam Hakim bagi pihak Manar Holding ingin mohon maaf sekiranya ada kekurangan di sepanjang majlis yang kita adakanlah pada malam ini. Dan pada masa yang sama, tadi juga Ustaz ada cakap pasal sedekah. So Hakim daripada pihak Manar nak terangkan sikit lah berkenaan wakaf Quran, yang program yang kami adakan, di mana pewakaf boleh wakaf menggunakan Al-Quran Manar, dan juga kita ada Al-Quran Manar Al-Quran, di mana macam Ustaz kata tadi ada juga terjemahan, ada asbabun nuzul, di mana memudahkan. Alhamdulillah Ustaz pun ada. So dia ada hardcover minta maaf balik, dengan ini soft cover, minta maaf, dengan hardcover, insyaAllah. Dan juga produk kita yang terakhir adalah Ustaz Manar, di mana ini adalah untuk memudahkan rakyat Malaysia untuk belajar, perbetulkan tajwid mereka. So kalau ada masalah apa semua, scan QR code di belakang dan boleh hubungi Ustaz Manar Toy, insyaAllah. So kat sini Hakim nak tutup lah majlis kita. Kalau ada apa-apa kekurangan di sepanjang majlis ini, mohon maaf lah daripada Hakim dan juga Mana Holding, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua. Baik, Ustaz. Terima kasih, Doktor.